Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, saya Nur Alia Maisarah binti Basri dan sahabat saya Auni Mardiah binti Hafizuddin akan membentangkan tugasan 3 iaitu analisis artikel di bawah kursus penulisan akademik. Seperti yang anda boleh lihat, objektif tugasan ini adalah untuk mencerakinkan keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan akademik secara berkumpulan dan dibentangkan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Baiklah, kami telah mengambil sebuah tesis yang ditulis oleh Muhammad Hishamuddin bin Kamaruddin dan Muhammad Isa Hamzah yang bertajuk Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, Guru-Guru Pendidikan Islam Daerah Cameron Highlands, Pahang. Baiklah, kami telah menganalisis artikel tersebut berdasarkan 3 buah aspek iaitu keutuhan wacana dalam penulisan akademik, kemahiran membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan. Baiklah, seperti yang kita tahu, keutuhan wacana dalam penulisan akademik terbahagi kepada 4 jenis, iaitu keutuhan wacana jenis semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Baiklah, kita mulakan dengan keutuhan wacana jenis semantik. Secara umumnya, ia merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Seperti yang anda boleh nampak, kami telah mengambil 3 buah contoh daripada tesis yang kami gunakan. Bagi contoh yang pertama adalah hubungan syarat dan hasil. Mengapa kami berkata sedemikian? Kerana jika anda boleh lihat pada skrin, seseorang guru perlu menguasai pelbagai bidang, mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan, mahir dalam pedagogi, menggunakan teknologi terkini dan menerapkan nilai-nilai murni adalah syarat bagi mendapatkan sesuatu perkara, iaitu perkara tersebut adalah hasil. Hasil yang kita boleh lihat di sini adalah ayat yang seterusnya bagi tujuan pembentukan akhlak dan sahsiah yang baik. Yang kedua, hubungan aditif. Hubungan aditif bermaksud ayat kedua yang menyokong ayat yang pertama. Jika kamu boleh lihat, instrumen soal selidik yang mengandungi 2 bahagian digunakan untuk mengumpul data kajian. Ayat tersebut adalah ayat yang pertama. Ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang kedua, menyokong ayat yang pertama tersebut kerana ia menerangkan tentang salah satu daripada bahagian yang digunakan untuk mengumpul data kajian. Dan yang terakhir sekali, hubungan sebab dan akibat. Kenapa kami cakap ia hubungan sebab dan akibat? Kerana berdasarkan ayat tersebut, pengajaran guru juga tidak sistematik dan tidak ada kesinambungan dengan pengajaran yang sebelumnya. Itu adalah sebab. Dan apa yang terjadi? Akibatnya ialah menyebabkan pelajar tidak mampu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis, sintesis dan penilaian dengan sempurna. Seterusnya, kita lihat keutuhan wacana jenis leksikal. Ia melibatkan pautan antara perkataan atau frasa secara semantik ataupun makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Baiklah, berdasarkan 3 contoh berikut, kami telah melabelkan ia sebagai yang pertama, pengulangan, yang kedua, hyponim dan yang ketiga, homonim. Mengapa kami berkata bagi contoh yang pertama ialah pengulangan? Kerana lihat kepada perkataan yang telah kami warnakan kuning, iaitu perkataan kemahiran. Pengulangan perkataan tersebut telah membuktikan bahawa ayat ini merupakan keutuhan wacana jenis leksikal pengulangan. Kemudian, contoh yang kedua ialah ayat hyponim. Apa itu hyponim? Hyponim adalah satu frasa perkataan yang menerangkan ataupun mengandungi perkataan-perkataan yang
lain di dalamnya. Saya boleh bagi contoh, seperti contoh baju tradisional. Di bawah baju tradisional ada banyak contoh lain. Contohnya bagi kaum Melayu, kita ada baju kurung. Bagi kaum Cina, kita ada cheongsam, dan bagi kaum India, kita ada sari. Perkataan yang menerangkan tentang perkataan-perkataan lain bagi contoh kedua ini ialah 8 konstruk. Sebab di bawah 8 konstruk tersebut, ayat ini telah menerangkan kemahiran pemikiran kritikal, kemahiran komunikasi, refleksi, kemahiran kolaborasi, pentaksiran, penyelesaian masalah, teknologi, kreativiti dan kemahiran inovasi. Baiklah, yang terakhir sekali ialah homonim. Homonim ialah beberapa buah perkataan yang memiliki sebutan yang sama namun ejaan dan maksud yang berbeza. Kita boleh lihat contoh ini, masa dan masa. Masa yang pertama mengandungi satu sahaja S, manakala masa yang kedua ialah mengandungi 2 S. Masa yang pertama menunjukkan waktu. Contohnya masa makan tengah hari, masa pagi. Kita boleh gunakan itu secara umum. Tetapi bagi masa yang kedua khas digunakan bagi media massa. Dua perkataan ini saling berkait dan tidak boleh dipisahkan kerana media massa menunjukkan media sosial yang digunakan bagi aktiviti-aktiviti ataupun isu-isu terkini. Baiklah, kita beralih kepada yang ketiga, iaitu keutuhan wacana gramatikal. Ia merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Baiklah, kami telah mengambil 2 buah contoh bagi keutuhan wacana jenis gramatikal, iaitu yang pertama penanda pengganti dan yang kedua penanda penghubung. Mengapa kami berkata contoh yang pertama adalah penanda pengganti? Kerana lihat pada ayat yang telah kami tandakan warna hijau. Membangunkan modal insan berteraskan kemahiran abad ke-21 adalah frasa asal. Frasa tersebut telah diulang di ayat yang kedua, tetapi ditukar menjadi keperluan ini. Yang kedua ialah penanda penghubung. Seperti yang kita semua boleh lihat di situ, yang kami tandakan warna hijau adalah penanda wacana dan kata hubung yang kami dapat kenal pasti dalam contoh ayat tersebut. Dan yang terakhir sekali, keutuhan wacana jenis fonologi. Ia merupakan bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsinya sahaja. Baiklah, mari kita lihat bersama. Ayat yang kami tandakan warna biru ini mengandungi banyak tanda-tanda dalam tulisan, seperti contohnya koma, noktah dan tanda soal yang banyak mempengaruhi intonasi dan nada suara kita apabila membacakan sesebuah ayat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya, Saudari Auni Mardiah. Baiklah, saya Auni Mardiah binti Hafizuddin. Saya akan sambung tentang analisis bagi penulisan artikel ini dengan tajuk kemahiran membuat rujukan. Dalam kemahiran membuat rujukan ni ada sistem APA 7, iaitu sistem rujukan American Psychological Association. Dan juga dalam APA 7 ni terdapat peraturan menulis rujukan seperti yang ada dekat slide lah. Baiklah, APA 7 ialah satu format citasi dan rujukan yang diterbitkan pada Oktober 2016. Maksudnya APA 7 ni merupakan panduan untuk menerangkan format untuk kita menulis rujukan yang terkini lah. Okey, dalam membuat rujukan, kita ada in-text citation dan juga senarai rujukan. In-text citation ni digunakan dalam kita menulis penulisan kita lah, dalam penulisan ilmiah kita. Baik, kalau kita tengok dekat slide itu, dia ada 2 cara untuk menulis rujukan dalam teks, iaitu autofocus dan juga infofocus. Autofocus ni kita akan tulis penulis dulu, baru kita bagi tahu maklumat dia. Contoh, menurut Adams tahun 2010, pelajar lebih suka, itu kita fokus pada penulis dulu, baru kita tulis info. Yang kedua ialah infofocus. Infofocus ni ialah apabila kita menulis fakta terlebih dahulu,
baru kita menulis nama penulis seperti contoh disebut, Raja lebih suka lepas tu ada kurungan Adams 2010. Itu dua cara untuk kita menulis rujukan dalam teks. Baiklah, dekat slide ini juga terdapat contoh rujukan dalam teks dan senarai rujukan bagi bilangan lah, bilangan penulis. Kita perlu ambil kira bilangan penulis apabila kita menulis rujukan. Contohnya bilangan penulis, dan juga kita kena ambil kira juga nama penulis tu lah, sama ada dia orang Melayu ke, dia orang Inggeris ke, orang Cina. Kalau kita selalunya kita akan tengok kepada nama orang Melayu lah. Contoh bagi nama Melayu ni, apabila contohlah dekat sini nama dia ditulis Asmah Omar, mungkin dalam realitinya nama dia adalah Asmah binti Omar. Tapi kalau kita menulis rujukan, kita akan buang binti ataupun sebarang gelaran kehormat lah. Baiklah, dalam berdasarkan kemahiran buat rujukan ini, saya telah mengambil 3 contoh yang terdapat dalam artikel yang kami telah pilih. Jika kita lihat, yang pertama sekali, tambahan pula menurut Zamri tahun 2012. Di sini dia menggunakan kaedah autofocus, di mana dia menulis penulis dahulu, baru dia menulis dia punya info. Dan bagi yang kedua, secara tidak langsung, lepas tu ada kurungan Carl Green. Dekat sini dia menggunakan kaedah menulis itu info fokus, dia menulis fakta dahulu, baru dia menulis penulis. Begitu juga yang bawah juga menggunakan cara menggunakan Masyuniza dan Zamri menepati aspek. Masyuniza dan Zamri ni dia menggunakan kaedah autofocus. Baiklah, dalam kita mempunyai panduan untuk menulis rujukan berdasarkan APA 7. Dalam APA 7 ni ada jenis-jenis dia bagi menulis senarai rujukan. Contohnya dia ada jenis buku, terbitan berkala, artikel daripada jurnal, majalah atau akhbar sama ada bercetak ataupun online, bahan daripada organisasi, badan berkanun, swasta, kerajaan, sumber atau bahan elektronik seperti e-book, e-magazine dan sebagainya, proceeding, kertas mina dan juga tesis. Berikut adalah contoh-contoh bagi kita menulis senarai rujukan lah berdasarkan jenis-jenis dia. Okey, baiklah, kalau kita lihat di sini saya telah memilih 3 contoh dalam senarai rujukan berdasarkan analisis dalam artikel yang telah dipilih oleh kami. Namun artikel ini kesemuanya mempunyai kesalahan kerana dia tidak menepati APA 7. Sebagai contoh yang pertama ialah Zamri 2012 Inovasi PMP Penerbit. Yang contoh pertama itu ialah contoh buku. Yang kedua, Carl Green Tea ialah contoh bagi jurnal. Yang bawah sekali, Masyuniza dan Zamri ni contoh bagi proceeding. Di sini terdapat kesalahan, di mana kesalahan yang pertama yang di Zamri ialah terdapat Tanjung Malim, di mana Tanjung Malim tidak sepatutnya diletakkan kerana dalam APA 7 kita akan membuang Tanjung Malim, kita akan terus letak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan seterusnya ialah bagi jurnal Carl Green Tea ni, jika kita lihat di situ tajuknya bagi awal perkataan hanya communication dan hanya communication, huruf C communication itu saja yang besar, dan juga selepas problem solving kan ada titik bertindih, ada A itu pun kena huruf besar. Selain daripada huruf C communication dan A itu semuanya lah huruf kecil. Dan selain itu terdapat nombor 44. Nombor 44 tu sepatutnya kita italikkan. Dan bawah sekali terdapat proceeding. Dalam proceeding ini juga terdapat beberapa kesalahan. Baiklah, slide yang seterusnya saya telah memperbetulkan kesalahan itu berdasarkan dengan nota. Seperti kita dapat lihat, nama penulis ni adalah Zamri Mahamud tahun 2012, Inovasi PMP dan Pendidikan dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang kedua, saya telah betulkan seperti yang dapat dilihat. Dan yang ketiga, dalam proceeding ini saya telah letak penerbit, saya telah kena pasti proceeding yang telah digunakan ialah proceeding publish conference page in book form. Saya telah menulis mengikut APA 7. Seterusnya kita melihat kepada kejelasan dalam penulisan. Dalam aspek kejelasan dalam penulisan ini, kita ada aspek kohesi dan koheren. Aspek kohesi ini bermaksud kita mempunyai dalam ayat tersebut, dalam satu perenggan dan ayat itu, dia ada menggunakan penanda wacana dan menggunakan kata penghubung. Berdasarkan apa yang saya telah cakap tadi, saya telah memilih 2 contoh. Dan kalau kita tengok di sini, terdapat kata hubung selepas sesuatu ayat seperti justru, dan, untuk,
bagi contoh yang pertama, bagi contoh yang kedua ada tambahan pula. Tambahan pula guru-guru, dan selepas itu ini kerana, ini ayat-ayat ini disambung. Kalau kita baca ayat ini poin-poinnya disambung dengan kata hubung. Jadi tidak terdapat kejelasan dalam penulisan tu. Kita boleh faham apa yang dia cuba tulis. Lepas tu kita mempunyai aspek koheren. Aspek koheren ni apabila kita menulis sesuatu ayat dalam satu perenggan itu dengan jelas. Jadi maksudnya koheren ni, kalau kita tengok di sini ciri-ciri dia, yang pertama menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi utama, memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan dalam ayat topik, dan menyusun isi secara logik. Maksudnya di sini ialah kita menulis satu perenggan dan satu ayat itu, dia disusun, dia punya point, dia ada main utama kan. Kalau kita tulis kita ada main utama. Jadi daripada main utama, daripada isi ni kita kembangkan dia secara tersusun. Info dia jelas, kita boleh faham penerangan-penerangan yang cuba diberitahu dan cuba disampaikan. Jadi kita tengok pada contoh, ada 2 contoh saya telah pilih, tapi yang saya tekankan ialah contoh pertama. Kalau kita dapat tengok di sini, ayat yang pertama ialah isi, dekat isi, dan ayat yang kedua ialah huraian. Ayat dia yang ketiga ialah contoh, dan sekali ayat dia ialah adalah kesan. Kalau kita tengok sini, apa yang ditulisnya ialah berkesinambungan, dan dalam kesinambungan itu dia tersusun secara cantik bagi kita faham apa yang cuba disampaikan, penjelasan yang cuba disampaikan. Jadi tidak berlaku keraguan ataupun pening-pening lah, sebab apa yang ditulis ini, penerangan yang ditulis ini ialah secara tersusun dan jelas. Sama juga seperti yang di bawah, dia juga ditulis secara tersusun. Untuk tambahan maklumat, di dalam aspek koheren ni boleh juga terdapat aspek kohesi. Sebab kohesi ni dia menyambungkan satu maklumat dengan maklumat seterusnya secara berkesinambungan lah, bagi cantik ayat dan bagi jelas apa yang cuba disampaikan. Jadi itu saja daripada saya dan daripada kawan saya juga. Habis sudah kami punya penerangan dan analisis kami bagi artikel ini. Jadi saya ingin jemputlah untuk menjawab satu saja soalan yang telah kami sediakan. Okey. Untuk soalan ini, kalau kita tengok ada petikan. Jadi berdasarkan petikan itu, dia berikut merupakan keutamaan wacana jenis leksikal. Petikan tu ialah daripada contoh kami tadi di bahagian leksikal. Jadi, apakah jenis keutamaan wacana leksikal tersebut? Jadi, terdapat tiga jawapan kan? Pengulangan, hiponim dan homonim. Jadi di sini tak apa, saya tolong jawab bagi contoh ya. Jadi jawapan dia dekat sini ialah pengulangan. Kenapa pengulangan? Sebab kalau kita tengok pada petikan tersebut, ada pengulangan kalimah ataupun perkataan, kemahiran berkali-kali. Jadi ini saja satu kuis yang saya tolong terangkan, dan kami telah sediakan satu link untuk anda semua menjawab soalan yang telah kami reka, supaya dapat fahami dengan supaya macam dapat refresh baliklah apa yang telah kami persembahkan, telah kami terangkan dalam video ini. Untuk mengakhiri kami punya video, saya masukkan kata-kata Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau berkata, belajarlah, jika kalian sudah mengetahui maka amalkanlah. Jadi disebabkan ini ialah penulisan akademik, apabila kita sudah mengetahui sesuatu maka amalkanlah, sebab kita akan menggunakan dia sehinggalah kita meninggal dunia lah kalau kita nak sambung belajar, kan? Okay. Jadi sekian, itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.